Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dunia, yang dijadikan kita untuk diuji, dan supaya kita dapat selamat daripada fitnah dunia, dan mudah-mudahan kita akan dapat selamatkan diri kita begitu juga di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan antara cara untuk kita selamatkan diri daripada fitnah-fitnah tersebut adalah dengan banyaknya menuntut ilmu. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Jadi kalau kita tak dapat nak jadi ulama, kita jadi ula pun cukup dah. Kita jadi orang-orang yang cuba untuk menuntut ilmu, itu pun dah insya-Allah dah akan memadai untuk bekalan kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Okay, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung berkaitan dengan kitab kita, kitab Fathul Bari, bab kelima tentang bercumbu dengan isteri yang sedang haid. Bercumbu dengan isteri yang sedang haid. Siapa yang belum dapatkan buku figure Rasulullah tu, ada kat sini. Siapa nak dapatkan boleh minta Abdullah. Okay, jadi insya-Allah hari ini kita kemungkinan akan habis cepat kerana sebentar lagi akan ada jenazah yang akan disolatkan pada jam 10 pagi. Jadi once jenazah dah datang, kita kena beri laluan lah. Boleh insya-Allah? Jadi kita solat jenazah. Apa fadilat solat jenazah ni? Fadilat solat jenazah apa? Nabi SAW bersabda, man sallal janazah, barang siapa yang salat jenazah, falahu qirat, baginya satu qirat. Apakah itu qirat? Qirat itu adalah satu pahala sebesar gunung Uhud. Nabi katakan, siapa yang salat jenazah, maka baginya satu pahala sebesar gunung Uhud. Kama qala. Lalu Nabi SAW bersabda sambung lagi, dan barang siapa yang salat jenazah lalu iring jenazah ke kuburnya, maksudnya iring masuk ke dalam kubur, tapi jangan dia yang masuk, biarlah jenazah yang masuk. Jadi apa fadilatnya? Nabi SAW mengatakan bahawa baginya falahu qiratan, dan baginya itu 2 gunung Uhud punya pahala. Jadi kita ni jarang solat jenazah di tempat kita. Kalau di Madinah, di Mekah, betul tak? Setiap 5 waktu kita solat jenazah, tanpa henti. Kadang-kadang sekali solat jenazah tu 7 sekali mayatnya. Kadang-kadang ada satu, kadang-kadang ada satu baby je, yang kita pun tengok kecil je, ataupun janin. Janin yang dah lepas umurnya, yang dah ada nyawa, itu pun disolatkan. Lalu kalau kat sini mungkin insya-Allah kejap lagi kita akan solat jenazah, lalu kita solat sama-sama, dan kita akan dapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Jadi seandainya ada masa lepas tu kita sambung, seandainya tak ada masa kita bye-bye lah. Kita sambung minggu depan insya-Allah, boleh Okey, jadi kita akan sambung kepada bab kelima, bercumbu dengan isteri yang sedang haid. Muka surat berapa tu? 502. Muka surat 502. An Aisyah qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Telah diriwayatkan daripada Aisyah, ia berkata, aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana, dan kami berdua dalam keadaan junub. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kana ya'muruni, pernah juga aku disuruhnya mengenakan sarung
lalu beliau bercumbu denganku sementara aku dalam keadaan haid. Yang seterusnya, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haidun. Pernah juga beliau sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya kepadaku pada saat iktikaf sedang aku saat itu dalam keadaan haid. Yang begitu juga dengan hadis seterusnya, an Aisyah qalat kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha amaraha an tattazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Tabahu Khalidun wa Jariru an Syaibani. Ini telah diriwayatkan daripada Aisyah, ia berkata, biasanya salah seorang di antara kami, iaitu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dalam keadaan haid lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud bercumbu dengannya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan isterinya tersebut untuk memakai kain sesaat setelah keluar haid. Kemudian beliau bercumbu dengannya. Aisyah berkata, siapakah di antara kalian yang dapat mengendalikan nafsunya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup mengendalikannya. Riwayat ini telah dinukil pula oleh Khalid dan Jarir daripada Asy-Syaibani. Okey, jadi ini ada semua hadis yang berkaitan dengan bab. Jadi yang pertama kita tengok balik, aku pernah mandi bersama Nabi dalam satu bejana ketika dalam keadaan junub. Jadi ini dalam bab ini kita dah bahaskan pada bab yang lalu, iaitu bab mandi. Mandi bersama suami isteri dalam satu bejana. Jadi itu tak menjadi satu masalah dan dua-dua dalam keadaan berjunub. Yang kedua, aku pernah disuruh untuk mengenakan kain sarung lalu bercumbu dengan aku sementara aku dalam keadaan haid. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam keadaan haid, Aisyah dalam keadaan haid itu Nabi SAW bercumbu dengannya. Dan waktu itu dia telah memakai kain yang khusus untuk haid. Jadi boleh tak kita bercumbu dengan isteri waktu dalam haid? Itu boleh, dengan syarat seandainya darah yang tumpah tu tak merata-rata tempatnya, ataupun dia telah menyediakan apa-apa yang patut untuk mengelakkan darahnya, lalu dia boleh bercumbu. Tetapi kita nak kena tengok tahap kita. Nak kena tengok tahap kita. Kerana apa? Kerana nanti hadis yang kita selepas ni kita tengok bahawa Aisyah katakan apa? Dan Nabi itu orang yang boleh tahan dan tak macam orang lain. Jadi kita kena tengok tahap kita. Seandainya kita ni kalau tengok isteri nak kena makan isteri tu, rasa-rasanya waktu haid tu tak payahlah kita bersama dengannya atau bercumbu dengannya, kerana takut dia akan membuat lebih daripada hanya bercumbu. Dan seterusnya, pernah juga beliau sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya kepadaku pada saat iktikaf sedang aku dalam keadaan haid. Dan yang terakhir tadi, Aisyah mengatakan, siapakah di antara kalian yang dapat mengendalikan nafsunya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup mengendalikannya. Jadi kita tengok keterangan hadis. Bercumbu dengan isteri yang sedang haid, yang dimaksud dengan bercumbu di sini adalah sentuhan kulit dengan lawan jenis dan bukan hubungan badan. Underline tu. Bercumbu di sini adalah sentuhan kulit dengan lawan jenis, bukan hubungan badan. Maksudnya apa? Maksudnya dia bercumbu iaitu kulit dengan kulit, tapi tak bermaksud untuk berjima. Itu hanyalah bercumbu. Fata'azzara fa'attaziru, agar mengenakan sarung. Maksudnya beliau melilitkan pakaian di sekitar pinggangnya. Para fuqaha ahli fiqh membatasi tempat yang dimaksud, iaitu antara pusat dan lutut berdasarkan kebiasaan yang umum. Adapun pembahasan lain mengenai hadis ini telah disebutkan pada dua bab yang terdahulu. Ihdana, salah seorang di antara kami, maksudnya salah seorang daripada isteri-isteri kami. Fi fawri haidatina, sesaat setelah keluar haid. Al-Khattabi berkata,
yang dimaksud adalah saat pertama keluar haid, di mana darah keluar yang cukup banyak. Betul tak? Biasanya darah keluar banyak bila? Hari pertama ke hari ke-10? Hari pertama, betul tak? Hari pertama tu sampai melimpah-limpah. Yang itu darahnya tak boleh ditahan, ataupun nak kena perhatikan. Biasanya hari-hari yang setelah itu dia ada juga, tapi tak sebanyak hari yang pertama. Okey, lalu disebutkan yamliku irbahu, dapat mengendalikan nafsunya. Dikatakan bahawa yang dimaksud adalah anggota badan yang digunakan untuk berhubungan intim. Ada pula yang mengatakan bahawa maksudnya adalah hajat, iaitu kebutuhan, sebab hajat dinamakan irbah. Iaitu hajat dia. Kita tengok yang mana satu dia perlukan. Jadi setakat mana dia boleh berjumbu dan apakah batasan-batasannya. Ada pun makna kalimah ini bahawa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling menguasai diri sehingga tidak dikhawatirkan untuk melakukan apa yang dikhawatirkan bagi orang lain. Meski demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan isterinya mengenakan pakaian dengan tujuan menetapkan syariat bagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak tergolong orang-orang yang maksum, iaitu terjaga. Betul, Nabi SAW adalah orang yang maksum, tapi isteri-isterinya maksum tak? Isterinya tak maksum. Dan anak-anak dia maksum tak? Tidak maksum. Dan menantu dia maksum tak? Tidak maksum. Jadi semua selain Nabi itu tidak maksum kecuali Rasulullah. Jadi itu Nabi SAW suruh mengenakan pakaian tersebut, supaya tak ada salah satu yang terlebih lajak daripada yang dilarang. Meski yang demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan isterinya mengenakan pakaian dengan tujuan menetapkan. Demikian yang dikatakan oleh kebanyakan ulama, dan hal ini sesuai dengan kaedah mazhab Maliki sehubungan dengan persoalan saddu az-zara'i, menutup jalan menuju kerosakan ataupun dosa. Saddu az-zara'i ini adalah salah satu perkara ataupun salah satu kaedah yang begitu besar dalam usul fiqh, iaitu dia kalau boleh menutup jalan daripada lebih teruknya benda-benda lain. Apabila kita kita buka satu jalan, orang lain pun nak juga. Faham? Jadi kalau maksudnya bercumbu itu boleh, jadi semua keadaan boleh. Jadi itu Nabi SAW dah meletakkan syarat, iaitu dengan mengenakan pakaian. Jadi kalau isteri Nabi itu kenakan pakaian haidnya, jadi isteri-isteri kita pun begitu juga. Sama juga. Seandainya kita nak bercumbu dengannya dalam keadaan waktu dia haid, maka dia kena mengenakan pakaian pada tempat tersebut. Lalu sementara itu sejumlah ulama salaf, ulama salaf ni apa? Kalau kita sebut salaf, dia sampai kurun yang ke berapa? Kurun yang ketiga, iaitu sahabat, lepas tu apa? Tabi'in, lepas tu tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in dengan tabi'ut tabi'in. 4 mazhab termasuk salaf tak? Masuk tak? Termasuk. 4 mazhab kita, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dengan Hambali, semua termasuk golongan salaf. Kerana mereka wafat sebelum 300 Hijrah. Jadi kalau kita tengok Imam Syafi'i, dia antara orang yang wafat awal. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah, lagi awal. Jadi kat situ kita tahu bahawa mereka termasuk golongan-golongan salaf. Jadi sementara itu sejumlah ulama salaf terdahulu seperti As-Sawri, Ahmad dan Ishaq mengatakan bahawa yang terlarang untuk dinikmati dari isteri yang sedang haid hanyalah kemaluannya sahaja. Tengok adabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia menyebutkan bahawa kata-kata ulama salaf. Kerana apa? Kerana dia kembali kepada ulama-ulama yang dahulu, ulama-ulama yang senior. Kerana tanpanya mereka tak adanya ulama sekarang. Betul tak? Jadi kerana itu ulama-ulama dahulu lebih tahu tentang apa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Jadi itu dia rujuk kepada ulama-ulama salaf terdahulu seperti As-Sawri. Bahawa yang terlarang untuk dinikmati dari isteri yang sedang haid hanyalah kemaluannya sahaja. Underline. Hanyalah kemaluannya saja. Kemaluan wanita tahu kat mana? Kemaluannya hanya di situ je lah. Kat atas tu bukan kemaluan.
Jadi selain kemaluan itu dibolehkan waktu haid. Tapi itu yang Aisyah mengatakan, tak tahu sama ada orang lain boleh tak? Dia punya tahap kesabaran dia macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok diri kita. Kalau rasa tak boleh, jangan. Kerana bersama dengan isteri ataupun memasukkan kemaluan kita ke kemaluan isteri waktu dalam haid, itu salah satu dosa yang besar. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dengan larangan yang keras. Demikian pula yang menjadi pendapat Muhammad bin Al-Hasan Al-Hanafiyah yang didukung oleh Imam At-Tahawi. Pendapat yang dipilih oleh asbagh dari kalangan ulama mazhab Maliki, dan salah satu dari dua pandangan yang terdapat dalam mazhab Syafi'i. Tengok detail dia kasih. Salah satu dari dua pandangan yang terdapat dalam mazhab Syafi'i serta dipilih oleh Ibnu Munzir. Maksudnya apa? Maksudnya dalam mazhab Syafi'i dia ada perbezaan pendapat tentang adakah boleh bersama dengan isteri dalam keadaan haid ataupun tidak. Kerana Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab ni, adalah sendiri orang yang bermazhab Syafi'i, di antara kemuka mazhab Syafi'i. Jadi kat situ dia kena jujur. Dan dia sebutkan ada dua pendapat, dan ini adalah salah satu pendapat daripada pendapatnya. Jadi kadang itu kita nak kena buka luas mazhab ni, kerana supaya kita tak saling salah menyalahkan. Salamah ini dapat dikompromikan dengan hadis-hadis yang memberi keterangan untuk bersegera bercumbu dengan isteri, iaitu dengan mengatakan bahawa keduanya dipraktikkan dalam masa yang berbeza. Seterusnya, haddatsana Abdullah ibnu Shaddad qala sami'tu Maimunah taqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi amaraha fa'attazarat wa hiya haidun. Rawahu Sufyan Al-Syaibani. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Shaddad, ia berkata, aku mendengar Maimunah berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak bercumbu dengan salah seorang isterinya. Tadi yang hadis-hadis sebelum ni siapa yang riwayatkan? Aisyah. Betul? Ini pula sekarang ni Maimunah. Maimunah isteri yang keberapa? Ke-11. Betul? Yang pertama? Yang pertama Khadijah. Yang kedua Saudah. Orang Boyan ke ni? Yang kedua Saudah. Betul? Kedua Saudah. Ketiga Aisyah. Keempat Hafsah. Yang kelima siapa? Zainab binti. Dah lupa ni. Kita pernah tuliskan dulu. Apa dia? Zainab binti Khuzaimah. Okey. Yang seterusnya kita bawakan balik minggu depan. Boleh? Jadi tu homework dah. Cari balik yang dah kita tulis dulu. Saya nak sebelum kita mula kelas minggu depan, kita sebut dulu semua nama isteri-isteri Nabi. Boleh? Okey, jadi ini adanya Maimunah berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak bercumbu dengan salah seorang isterinya, maka beliau memerintahkan untuk memakai sarung sedang isterinya itu dalam keadaan haid. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Sufyan daripada Asy-Syaibani. Jadi conclusion daripada hadis-hadis ini dan tajuk bab ini adalah bolehnya bercumbu dengan isteri yang sedang haid. Bolehnya bercumbu dengan isteri yang sedang haid dengan syarat apa? Tak boleh apa? Tak boleh memasukkan kemaluan dalam kemaluan isteri. Untuk suami tak boleh masukkan itu je. Yang lain boleh. Saya tak payah detail kan apa yang boleh. Maksudnya kalau nak berciuman boleh, nak sentuh kat mana-mana boleh, kecuali pada bab tu. Dan bab tu pun dia tak boleh masukkan. Kalau nak tak boleh. Jadi faham umumnya di kat situ. Apa-apa yang penting tak boleh lah. Lagi-lagi benda tu berdarah. Jadi ada orang yang darah dia red light pun dia jalan juga. Habis muka semua berdarah.
Jadi itu salah satu yang tak digalakkan dalam Islam, dan itu satu perkara yang dikeji. Kerana Islam melarang. Dan itu antaranya Nabi SAW dan Allah takdirkan adanya haid. Adanya haid pada wanita. Kerana ada masa yang boleh kita bersama, dan ada masa yang tak boleh kita bersama. Kerana kalau wanita tak ada haid, tiap-tiap hari bersama pun tak boleh juga. Dia macam makan nasi lah, tiap-tiap hari makan nasi, boring juga satu hari. Betul tak? Jadi dia adanya waktu yang boleh, ada waktu yang tak boleh. Jadi itu nama dia sunnatullah. Itu adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana matahari dengan bulan. Betul tak? Matahari berjalan tepat pada waktunya. Iaitu dia pusing pada apa yang diperintahkan. Jadi itu semua adalah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya bab kita masuk kepada wanita haid yang tidak berpuasa. Wanita haid yang tidak berpuasa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla famarra ala an-nisa'i faqala ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna akthara ahli an-nar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tukthirna al-la'n wa takfurna al-ashir ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba lilubbi. Okey, maksud ada situ tak? Tak ada maksud dia? Ada dalam ceritakan tu ada maksud dia? Ada? Tak ada? Apa dia? Page tu kah? Oh, maksudnya bab tu belum habis lah. Okey. Oh, panjang lagi bab ni. Okey, so kalau bab tu belum habis, kita sambung balik yang kat bawah tu. Imam An-Nawawi, boleh? Imam An-Nawawi berkata, pendapat ini memiliki dalil yang lebih kuat berdasarkan hadis Anas bin Malik yang tercantum dalam Sahih Muslim, yang berbunyi isna'u kulla syai' illa al-jima'. Lakukanlah segala sesuatu kecuali hubungan badan. Lalu para ulama yang mendukung pendapat ini memahami hadis yang disebut oleh Imam Bukhari pada bab ini sebagai perbuatan mustahab, disukai demi untuk memadukan antara dalil-dalil yang ada. Selanjutnya Ibn Daqiq al-Aid berkata tidak ada dalam hadis ini suatu indikasi yang menyatakan bahawa apa yang ada di balik pakaian tersebut terlarang untuk dinikmati, sebab kejadian dalam hadis hanya berupa perbuatan semata. Jadi maksudnya apa? Di balik pakaian. Maksudnya yang ada di balik pakaian, maksudnya apabila yang pakai kain waktu haid itu je yang tak boleh disentuh. Selain daripada itu dibolehkan. Itu menurut Imam An-Nawawi. Dan kita tahu Imam An-Nawawi ni dia ulama mazhab apa? Mazhab Asy-Syafi'i. Pembesar ulama mazhab Asy-Syafi'i. Tapi Imam Nawawi jumpa Imam Syafi'i tak? Tak. Dia malah terlalu jauh antara zaman dia dengan zaman Imam Asy-Syafi'i. Tapi kenapa dia boleh jadi anak murid Imam Syafi'i? Kerana dia menguasai mazhab Syafi'i dengan seluas-luas penguasaannya. Okey, jadi gitu. Kalau kita nak syarat, kita nak jadi ulama mazhab Syafi'i contoh dia, kita tak payah jumpa dengan Imam Syafi'i pun, kita kuasai semua bidang dia dan kita menjadi salah satu orang yang besar dalam mazhab tersebut. Okey. Jadi keterangan lain yang menunjukkan bahawa apa yang ada di balik kain tidak terlarang untuk dinikmati adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan jalur periwayatan yang cukup accurate daripada Ikrimah, dari sebahagian isteri Nabi SAW, bahawasanya jika beliau SAW ingin bercumbu dengan isteri yang sedang haid, maka beliau SAW menutupi kemaluan isterinya dengan kain. Jadi adanya kena tutup dengan
kain di situ. Adapun Imam At-Tahawi memperkuat pendapatnya berdasarkan kenyataan bahawa menyentuh bahagian badan isteri yang sedang haid selain kemaluannya tidak memiliki hukuman tertentu, iaitu tidak memiliki had. Had itu adalah batasan dan tidak pula mengharuskan seseorang untuk mandi wajib. Dengan demikian maka kedudukannya sama dengan menyentuhnya dari atas kain. Jadi kalau kita bercumbu dengan isteri yang sedang haid, kena mandi wajib tak? Mandi wajib tak? Depends. Alamak. Depends apa ni? Kalau kita dah katakan kalau nak mandi wajib itu kena bergantung kepada apa? Adakah keluar air mani ataupun tidak? Kalau bercumbu, kalau kita berciuman biasa, kalau tak keluar air mani itu tidak perlu mandi wajib. Tetapi biasanya kalau orang yang bercumbu, dia akan keluar air apa? Sirap, air mazi. Betul tak? Air mazi, air muqaddimah kepada jima'. Jadi itu kena mandi wajib tak? Tak. Itu kena apa je? Kena cuci kan. Dan seandainya dia ada wuduk, tu confirm batal wuduk dah, ada bercumbu lagi. Okey. Jadi di situ kita nak kena tahu bila nak kena mandi. Kemudian ulama mazhab Syafi'i memberi perincian apabila seseorang mampu mengendalikan diri, maka ia boleh menyentuh apa yang ada di balik kain penutup kecuali kemaluan. Jadi kat situ kena highlight. Jadi siapa dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ditanya tentang hukum, boleh tak kita bercumbu dengan isteri, kita ketemukan ataupun kita kemukakan pendapat ini, iaitu pendapat mazhab Syafi'i. Bagi orang yang mampu untuk menahan dirinya daripada berlebihan, maka itu dibolehkan. Okey. Sedangkan jika tidak, jadi kat situ ada. Sedangkan jika tidak, maka tidak diperkenankan kecuali menyentuh dari atas kain sahaja. Maksudnya dia tak boleh buka part-part tu, dia sentuh daripada luar sahaja. Pandangan ini dianggap baik oleh Imam An-Nawawi. Jadi di sini menunjukkan bahawa berhati-hatinya para ulama kita dalam mengeluarkan satu hukum. Kalau kita lah, boleh lah, semua boleh. Tapi kalau kita tengok, ini demi menjaga agama kita, dan demi menjaga benda-benda yang tak sepatutnya terjadi, itu para ulama meletakkan syarat. Kerana itu kita tengok banyaknya syarat-syarat yang para ulama letakkan atas ijtihad mereka. Kerana mereka nak menjaga Islam supaya tak ada orang yang dapat melampaui batas, ataupun kita panggil tadi sebagai sadduz zara'i, iaitu menutup jalan keburukan. Kalau kita tak letakkan syarat, semua boleh. Jadi kat situ akan takut satu perkara yang lebih buruk terjadi. Tidak tertutup kemungkinan untuk mengemukakan perincian lain, iaitu dengan membezakan antara permulaan haid dan masa-masa selanjutnya. Berdasarkan makna yang tersirat pada sabda beliau, fauri haidatiha, sesaat setelah keluar haid. Pendapat ini didukung oleh riwayat Ibnu Majah melalui jalur periwayatan yang hasan yang baik daripada Ummu Salamah bahawa Nabi SAW menjauhi tempat keluar darah selama 3 hari dan setelah itu beliau menyentuhnya. Dari sini pula hadis Ummu Salamah, dia naik balik ke atas. Betul? Ummu Salamah ini dapat dikompromikan dengan hadis yang memberi keterangan untuk bersegera bercumbu dengan isteri, iaitu dengan mengatakan bahawa keduanya dipraktikkan dalam masa yang berbeza. Jadi ini menunjukkan bahawa dua-dua keadaan itu dibolehkan. Jadi sama ada dia nak bercumbu ataupun tidak bercumbu, ataupun dia nak bercumbu boleh, tapi dia kena balut tempat kemaluan dia. Dan 3 hari yang pertama, itu kalau banyak sangat dia punya darahnya tumpah, maka itu lebih baik kita jauhkan dulu. Lepas itu kita boleh bercumbu dengannya. Seterusnya barulah kita masuk kepada hadis Maimunah tadi. Haddatsana Abdullah bin Shaddad, diriwayatkan daripada Abdullah bin Shaddad, ia berkata, aku mendengar Maimunah berkata, biasanya Rasulullah SAW jika hendak bercumbu dengan salah seorang isterinya, maka beliau memerintahkannya untuk memakai sarung sedang isterinya itu dalam keadaan haid. Jadi jelas di sini bahawa pendapat
pendapat dia punya page ni. Okey. Okey, jadi yang tadi bab tadi insya-Allah mudah-mudahan dah habis. Okey, iaitu tak bolehnya kita bercumbu dengan isteri sewaktu dia dalam keadaan haid. Kerana apa? Kerana dulu kita dah tahu kenapa adanya dalam Islam, kenapa Nabi SAW dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang bolehnya, dan dia sendiri mengatakan Rasulullah bercumbu dengannya. Ya, adakah itu menjadi satu yang mengaibkan untuk dirinya? Tidak. Kerana apa? Sebelum datangnya Islam, orang-orang yang dalam keadaan haid, orang-orang Arab jahiliyah buat apa? Menghalau isteri dia keluar. Tengok itu sebelum Islam, sebelum datangnya Islam. Dia kalau haid dia anggap isteri dia semua kotor, lalu dia kena keluar dari rumah, dia tak boleh duduk dalam rumah. Jadi datangnya Islam, Islam dan Nabi SAW mengajarkan seandainya dalam haid itu semuanya boleh kita lakukan, hatta bercumbu, kecuali apa? Kecuali kita berjima, itu je yang tak boleh. Dan itu Islam menaikkan martabat wanita. Kerana itu wanita sekarang dia tak boleh komplain banyak-banyak. Kerana apa? Kerana Islam dah cukup banyak dah memberi. Biasanya orang wanita komplain bila dapat faraid. Betul tak? Sampai fight. Fight kat court apa semua nak dapatkan harta yang lebih. Alah berapa dah sangat lebih pun. Betul tak? Kalau dia dapat 1 juta, orang lain dapat 2 juta, 1 juta je difference. Kalau lah ada. Kalau tak ada pun biasanya dia punya difference dia 400, 500 je, betul tak? Dengan yang lelaki. Jadi kita tak payah nak bercanggah dengan hukum Allah, kerana Allah telah menetapkan hukumnya, dan Allah yang lebih tahu tentang hukum tersebut. Kita sebagai hamba, dia tak boleh lawan taukir lah, ataupun dia tak boleh lawan pencipta kita. Jadi Allah dah banyak sebenarnya naikkan martabat kaum wanita dengan memakai tudung, betul tak? Menjaga kehormatannya, dan itu kita kena banyak bersyukur sebagai seorang isteri. Okey, lalu kita akan masuk kepada bab seterusnya tentang wanita haid itu tidak berpuasa. Okey, kita bacakan maksud dia. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Muka surat berapa tu? 507. Betul? 507 makna dia lah. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Aidul Adha atau Aidul Fitri, iaitu menuju ke tempat solat. Maksudnya apa? Ke tempat lapangan. Kalau kita sebut Aidul Adha dengan Aidul Fitri, itu adalah dua perayaan yang Nabi tak solat di masjid. Nabi solat di mana? Di tempat yang lapang. Kat mana Nabi solat? Kalau kita tengok kat Masjid Nabawi tu, Masjid Nabawi menghadap kiblat ke sini. Nabi SAW akan solat menghadap kiblat, tapi bahagian kanan sebelah sana. Itu ada masjid Ghamamah namanya. Ada kat bahagian sana, itu memang tempat lapangan yang semua orang, sama ada yang suci, yang tak suci, yang belum suci lagi, itu semua kena keluar pada hari tersebut. Untuk menampakkan syiar Islam, iaitu di pagi hari raya itu kita keluar bersama-sama, walaupun tak solat itu duduk kat tepi. Walaupun orang yang tak bersuci. Jadi lalu beliau melewati kaum wanita seraya bersabda. Kerana wanita ramai tak? Ramai. Nak compare wanita dengan lelaki, ramai wanita. Kita tengok kat mana-mana pun, sama ada kita belajar, sama ada kita buat apa pun, wanita paling ramai. Jadi Nabi SAW waktu lalu kat situ, kerana waktu tu ada wanita yang haid, ada wanita yang bersuci. Lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka, pasal kebetulan lalu pada tempat wanita, dan wanita waktu tu ramai. Nabi sabda apa? Kalau boleh hafal hadis ni untuk wanita lah. Nabi SAW bersabda, wahai kaum wanita, wahai kaum wanita, bersedekahlah. Bersedekahlah, itu perintah. Bersedekahlah kerana telah diperlihatkan kepadaku bahawa kaum wanita lah yang terbanyak di antara penduduk neraka. Ada tabung tak? Kena sedekah sekarang juga. Jadi subhanallah. Ini bukan satu gurauan daripada Rasulullah. Ini kalau Nabi SAW. Kenapa Nabi kata begitu? Adakah Nabi nak menyindir? Adakah Nabi nak katakan wanita ni teruk? Tidak.
Nabi sayang wanita. Nabi sayang kaum-kaum wanita. Kerana itu Nabi kata, kerana itu Nabi SAW suruh bersedekah, kerana sedekah itu akan memadamkan api neraka. Nampak Tapi bapak-bapak jangan relax kata. Ni bapak-bapak tutup telinganya. Ni mak-mak memang confirm masuk neraka. Tak boleh begitu. Kerana kita lagi bapak-bapak banyak sebenarnya tanggungjawab kita, betul tak? Cuma memang benar hakikatnya wanita lebih banyak daripada lelaki. Dan memang numbers dia begitu, betul tak? Numbers pada zaman sekarang pun memang wanita lebih banyak daripada lelaki. Jadi yang pertama, ini antara cara kita untuk memadamkan api neraka kita adalah dengan bersedekah. Boleh sama ada ibu dan ayah-ayah kita banyakkan sedekah. Dan jangan kita jadikan sedekah tu, alah semalam dah sedekah apa, dia punya geram tu dekat dia besok nak sedekah lagi apa. Dia tak boleh begitu. Kerana kalau kita makan hari ni, boleh tak kita sebut hari ni dah makan apa, ataupun semalam dah makan apa, dia takkan rasa cakap macam tu. Kalau makan dia takkan kompromi. Beli hari ni beli, besok beli, sedap, order lagi beratur panjang pun tak apa. Tetapi kalau bersedekah, subhanallah, dia punya berkira, dia punya mengungkit. Jadi kat situ kelemahan kita. Kerana tu kita kalau ada harta pada zaman sekarang ini, kita ada duit, ini milik siapa? Milik Allah. Allah jadikan kita sebagai amanah je, orang yang diamanahkan untuk macam mana kau nak gunakan duit tersebut. Itu pasal Nabi SAW katakan apa? Duit yang harta kita dapat hari ini akan ditanya oleh Allah daripada mana kau dapat dan kepada apa kau belanja. Itu nanti akan dibentangkan bajet kita pada yaumul qiyamah. Daripada mana kau dapat, kau spend dekat mana, income kau dapat daripada mana. Jadi kat situ Allah akan tengok, adakah engkau ni, itu maksudnya apa? Harta kita ni bukan hak milik kita yang kekal. Kadang-kadang kita ada 1,000 tiba-tiba hilang, betul tak? Kita cicir ke kat mana-mana, tiba-tiba hilang. Jadi harta kita tak? Bukan, betul tak? Jadi kat situ tak semua yang kita ada miliki itu bukan, itu milik kita secara 100%. Kita kadang-kadang ada rumah, tiba-tiba rumah kita hancur, ataupun kena gempa, hancur, betul? Padahal kita dah buat rumah tu mahal-mahal. Jadi kat situ Allah nak uji kita, iaitu dengan bersedekah. Boleh tak? Jadi insya-Allah lepas ni kita boleh lebih ringan tangan kita. Kerana itu Nabi SAW bulan-bulan biasa tu dah sedekah. Bulan Ramadan lipat kali Nabi SAW bersedekah. Tak lama lagi kita masuk bulan Ramadan, betul tak? Lagi berapa bulan? Bulan Ramadan berapa bulan lagi? 2 bulan. Berapa hari? 10 hari. Betul tak? 2 bulan 9 hari ataupun 2 bulan 10 hari. Tak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Walhamdulillah. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kerana telah diperlihatkan kepadaku bahawa kaum wanita lah yang terbanyak di antara penduduk neraka. Jangan sangka relax penduduk neraka maksudnya macam penduduk Hougang gitu, bukan Maksudnya penduduk neraka tu orang yang masuk dalam neraka dan disiksa dalamnya. Kami pun bertanya, sebab apa wahai Rasulullah? Sebab apa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian seling mencerca orang. Underline tu. Mencerca orang. Pernah tak kita mencerca orang? Pernah. Bapak-bapak pernah cerca orang tak? Kadang-kadang bapak punya cerca orang pun boleh tahan juga, betul tak? Sekali bagi pedas ni ingat sampai meninggal. Jadi di situ ini memang khas untuk wanita, tapi kaum lelaki pun tak terlepas daripada perkara dosa tersebut, iaitu mencela orang. Ini umum kepada semua orang. Siapa kadang-kadang kita tengok orang tu orang yang minta sedekah, betul? Orang yang minta sedekah, kita cerca dia. Tu pasal Nabi SAW mengatakan apa? Wa ammas sa'ila fala taqhar. Janganlah kau herdik orang-orang yang minta sedekah. Seandainya nak bagi, tak nak bagi, diam. Kerana orang-orang yang minta sedekah tu barangkali dia betul-betul minta sedekah, kecuali sindiket lah. Kecuali sindiket itu kena report polis lah. Itu biar dia dengan masalah dia. Tapi kalau kita tengok zaman Nabi SAW, kita orang-orang yang sewaktu dengannya itu ramainya orang yang minta sedekah. Hatta Nabi sendiri tak ada makan. Nabi sendiri tak ada makanan untuk Nabi makan pada waktu-waktu yang tertentu. Apatah lagi orang yang memang pada asalnya minta sedekah, lagi dah tak ada makan
sewaktu Nabi SAW pun tak ada makanan. Jadi antara dosa yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka wal-iyazubillah adalah mencerca orang. Boleh? Kita jaga mulut kita. Boleh? Itu diam je. Diam. Nabi SAW katakan apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Dua je. Sama ada kita tahu, kalau aku buka mulut ni mesti aku maki, confirm punya. Jangan buka lah. Tutup. Scotch tape sekejap. Kerana apa? Kerana itu lebih selamat. Kerana banyaknya orang-orang yang hancur agamanya kerana mulutnya. Betul tak? Kerana dia kutuk, solat ni bukan wajib. Tengok kat situ je dah kufur. Sebabkan apa? Sebabkan mulut dia. Subhanallah. Jadi kat situ pentingnya kita jaga mulut kita. Jadi lepas ni, kalau kita nak jaga mulut, itu kita kena tahu apa yang kita nak keluarkan. Sama ada betul-betul tahu buruk, diam je. Macam mana marah pun diam je. Kita istighfar, supaya kalau dah cool baru kita cakap. Kerana kalau marah cakap, dia takkan jadi apa. Lalu kita akan buatkan satu benda keburukan. Yang kedua, dan ingkar terhadap suami. Ni ingkar terhadap suami. Ini satu perkara yang besar. Nak tanya suami ni, bapak-bapak, isteri pernah ingkar terhadap kita tak? Tengok. Saya tanya bapak, bukan tanya mak. Bapak ni kena bapak. Bapak angguk ke tak angguk ni? Isteri pernah ingkar pada suami tak? Subhanallah. Bagus. Tapi isteri yang jawab lah. Dia nampak bias. Tapi benar. Mana-mana pun rumah tangga. Mana-mana pun rumah tangga mesti ada pergaduhan. Betul tak? Mesti ada pertelingkahan. Tetapi kenapa Nabi SAW katakan bahawa orang-orang wanita banyak masuk neraka kerana antaranya mengingkari apa yang telah suaminya berikan. Kerana itulah, kerana sifat lemahnya wanita ni antaranya adalah bila kita dah bagi yang terbaik. Kadang-kadang bapak kita walaupun tak ada duit, kerana isteri kita nak sesuatu, kita berikan juga. Betul tak? Kita cari adakan duit untuk isteri kita. Tapi bila dah dapat, biasanya sekali tak dapat, habis semua keluar. Betul tak? Awak ni memang tak bertanggungjawab. Dasar jantan pemalas. Dan semuanya keluar pasal apa? Pasal satu je, aku tak dapat beg LV. Amboi, beg sebelum ni dah dapat, Prada dah dapat, yang lain-lain dah dapat. Tapi satu je tak dapat hari ni, hari jadi saya. Awak ni lupa. Dia punya mulut tu dah mula. Jadi di situ adanya perkataan ataupun yang perlu. Suami pun ada salah, isteri pun ada salah. Betul tak? Tapi kita kena kurangkan. Jadi itu kita nak kena tahu bahawa bagaimana kita nak tackle masalah-masalah yang berlaku antara suami isteri. Kalau jenazah sampai cakap saya. Okey, itu yang kedua. Yang pertama tadi, orang suka mencerca orang lain. Yang kedua, kenapa wanita banyak masuk neraka? Wa'iyyazubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan isteri-isteri, ibu-ibu dan anak-anak kita daripadanya. Kerana dia mencerca suaminya. Dia mencerca suami dia. Kadang-kadang hancur hati suami. Itu pasal suami kalau merajuk dia tak tunjuk. Betul tak? Dia merajuk, kadang-kadang dia pergi kedai kopi je, minum teh je. Subhanallah. Dengan teh dia boleh pujuk hati dia. Isteri kalau merajuk, ya Allah, dia hentak pintu, betul tak? Tutup pintu kuat-kuat, habis kuali semua tercampak dekat televisyen. Contohnya lah, betul tak? Tapi kalau suami dia relax je, sudahlah awak ni, tutup pintu kejap, pergi kedai kopi, ajak kawan, turun sini. Terus minum kopi, subhanallah, kan? Segelas kopi dia boleh cool. Tu pasal bapak-bapak ni dia cool je, tengok kat sini. Tadi pun jawab, mak-mak yang jawab. Jadi subhanallah, tak apa. Itu pun memang adat suami isteri. Tapi apa pun jangan berlebih-lebihan. Kerana dengan mulut, nampak kat situ, dengan mulut juga yang menghancurkan diri kita masuk dalam neraka. Tadi kerana dia kufur kepada suami dia, dan kerana mulut juga kena talak. Betul? Kerana mulut juga akan menyebabkan pergaduhan, sampai dia mencerca. Kerana itu kita kena tengok kalau apakah syarat-syarat untuk kita talak isteri kita. Dalam Islam, ini bukan saya suruh, ini maksudnya adalah kriteria dia yang kita boleh ataupun kita diharuskan untuk kita mentalakkan isteri kita bila dah sampai limit. Bila dah sampai limit. Jadi isteri pun kena tahu ada limit yang suami, walaupun suami dia tengok muka nerd je. Maksudnya macam tu juga muka dia.
Tapi ada tahap dia yang kita tak boleh nak overtake dia. Faham jadi macam mana nak tahu hak-hak ni? Tu nak kena masuk seminar lah. InsyaAllah nanti bulan 5 nanti dekat Masjid Raudhah saya akan buat satu seminar hak suami isteri. Ini untuk khas untuk yang lepas rumah tangga Yang belum rumah tangga boleh masuk. Tapi insyaAllah dia lebih kepada masalah penceraian, masalah apabila isteri buli suami ataupun suami buli isteri, apa hak kita? Ataupun bagaimana kita nak melawannya apabila dah dijatuhkan talak. Kadang-kadang ada orang yang jatuhkan talak tapi suka hati dia, tak apalah, cancel je lah talak tu. Betul tak? Banyak kes yang macam tu dan dia tak report. Dan bila-bila dah kadang-kadang dah lebih daripada 3 kali dia jatuhkan talak. Tapi lepas tu tak apalah, lupakan je lah tu. Allah kan Maha Pengampun. Dia bukan masalah, memang Allah Maha Pengampun, tapi ini masalah hukum. Talak itu Allah katakan apa? At-talaqu marratan. Talak tu 2 kali. Yang ketiga tu dah tak boleh rujuk balik. Faham jadi insyaAllah nanti pada bulan 5 lah. Nanti bulan 5 kita akan adakan seminar tersebut. Nanti bila dah keluarkan dia punya advertisement nanti saya katakan. Kerana penting. Kerana orang biasa masuk kursus sebelum rumah tangga. Betul? Lepas rumah tangga pandai-pandai lah kau hidup. Betul tak? Tunggang terbalik rumah tu tak ada siapa yang tahu. Dan kita pun tak tahu hak apa yang harus aku dapatkan. Kerana itu kita tengok ramai antara isteri-isteri yang kena pukul. Kadang-kadang suami pun kena pukul. Betul tak? Isteri datang bawa dia punya senduk tu. Abang kau sini, ke sini. Dia tengok mata dah berlebam. Jadi tak boleh begitu. Jadi kita nak kena tahu apakah hak-hak kita. Jadi tengok. Yang kedua tu tentang orang wanita yang sentiasa ingkar kepada suaminya. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih merosakkan hati laki-laki yang teguh selain daripada salah seorang di antara kalian, iaitu wanita. Betul tak? Laki ni kadang-kadang dia punya sifat dia yang ego dia tinggi dan sebagainya, ataupun dia seorang yang gagah, tapi kalah dengan wanita juga. Betul tak? Walaupun dia seorang yang terkemuka, tapi dengan wanita dia kalah. Itu pasal dia nak kena tahu bahawa bagaimana kita nak berhadapan dengan seorang wanita, dan bagaimana seorang wanita nak berhadapan dengan seorang lelaki. Kami berkata, di manakah letak kurangnya agama dan akal kami, wahai Rasulullah? Jadi ini wanita tanya. Beliau menjawab, bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang lelaki? Betul tak? Kalau kita bersaksi ataupun kita masuk mahkamah, iaitu seorang lelaki, bila bersaksi, tapi kalau tak ada lelaki kena ganti 2 orang wanita. Itu pun nak kena tengok syarat-syarat saksi. Syarat-syarat saksi. Saya rasa kalau betul-betul kita implement saksi-saksi pada zaman sekarang, macam mana ada zaman Rasulullah, semua dah tak boleh jadi saksi. Betul tak? Pasal antara kriteria dia adalah, yang pertama, dia bukan orang yang membohong. Kat sini siapa tak pernah bohong? Tak pernah, Abdullah? Subhanallah. Ni seorang je kat sini. Yang lain, pernah tak kita bohong? Paling-paling pun dia kata, ustaz, bohong sunat. Bohong sunat lagi. Kalau bohong sunat, itu sunat tau. Maksudnya bohong dapat pahala. Tapi betul, bohong tu bukan saya galakkan. Maksudnya bohong tu jangan jadi lurus bendul lah. Contohnya, kalau perompak datang tanya, berapa duit kau ada? Saya ada 2 juta je, please. Tu tak boleh nak kata gitu. Kerana dah memang itu dalam keadaan darurat. Itu bukan bohong sunat lah, itu bohong terpaksa. Jadi sunat tu tak boleh masukkan dengan bohong. Pasal kalau bohong sunat tu dia punya bunyi dia sedap sikit. Jadi orang makin ambil advantage. Betul tak? Take advantage. Tak apalah bohong, sekali bohong, 2 kali bohong, lama-lama mencuri. Ni orang-orang dulu kata, betul tak? Kecil-kecil membohong, besar-besar mencuri. Jadi kat situ kita tak boleh berbohong. Jadi apatah lagi kalau kita menaik saksi, menjadi saksi kepada seorang tu. Jadi orang wanita dia kurang dia, bukan semua benda dia kurang. Yang pertama dia kurangnya daripada persaksiannya. Itu yang pertama. Kami berkata benar. Beliau bersabda, itulah letak kurangnya akal mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bila masa dia kurang, bukankah apabila wanita haid dia tidak salat dan tidak puasa? Nampak tak?
Jadi itu kekurangan yang kedua, iaitu tidak salat dan tidak berpuasa. Kami berkata, benar beliau bersabda, itulah letak kurangnya agama mereka. Ini jelas tak? Jelas. Itu bermaksud, itu tak bermaksud bahawa perempuan semua perempuan salah. Tidak. Perempuan ni subhanallah, kalau kita tengok yang paling rajin siapa? Perempuan. Betul tak? Kalau lelaki ni tengok dia tulis kat mana-mana pun boleh. Kalau perempuan, kalau boleh dia ada diary dia. Betul tak? Letak bedak dalam tu, contohlah. Wangi-wangi kat situ. Setiap benda dia tulis. Ni zaman dulu lah. Zaman sekarang tak tahu ada tulis diary ke tidak. Jadi orang perempuan yang paling rajin. Kalau kita tengok kuliah-kuliah, biasanya kuliah-kuliah duha kalau hari-hari biasa, orang perempuan yang ramai. Tapi alhamdulillah hari Ahad ni perempuan, orang lelaki pun ramai juga. Tetapi kita tengok yang kurangnya perempuan itu daripada dua sudut tersebut. Kerana kalau lelaki dia sebenarnya hebat, tapi kadang-kadang dia malas. Kerana malasnya dia, perempuan lebih atas daripadanya. Betul tak? Kalau kita tengok exam kat mana-mana, kat poli ke, dekat JC kat mana-mana, kadang-kadang perempuan yang lebih top daripada lelaki. Jadi bukan daripada segi akalnya. Antara buktinya Aisyah radhiyallahu anha. Betul? Wanita tak? Wanita. Tapi dia antara sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis. Nampak tak? Itu bukan bermaksud bahawa wanita tu rendah, tidak. Wanita tu martabatnya tinggi. Cuma itu je, tak solat. Jadi bila tak solat dengan orang yang banyak solat, mestilah orang yang sempurna solatnya itu lebih tinggi. Betul tak? Tapi pun sekarang ni, zaman sekarang, kita nak jumpa orang lelaki solat pun susah juga. Betul tak? Susah. Kadang-kadang isteri yang paksa suami solat. Betul? Lepas tu suami boleh balas apa? Awak ni macam bagus je. Subhanallah. Betul tak? Itu banyak orang komplain dengan saya masalah begitu. Bila isteri dia nak solat, suami dia pula yang tak galakkan. Subhanallah. Ketahuilah itu tanggungjawab yang paling besar di sisi Allah. Ini sepatutnya suami yang didik isteri, isteri pula yang didik suami, suami pula tak nak dengar. Subhanallah. Jadi itulah kita nak kena tahu apakah tanggungjawab kita sebagai suami dan isteri, supaya kita tak overtake ataupun override apa-apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi insya-Allah pembahasan ni panjang. Jadi saya akan bawa pada minggu akan datang insya-Allah biiznillah. Lalu kita sambung buku figure Rasulullah kita. Boleh tak? Buka sikit. Siapa yang tak ada buku tu, angkat tangan. Kita paskan buku ni. Okey, jadi kita masuk bab ke berapa? Kita berhenti Abdullah. Muka surat berapa? 195. 95. Okey, kita tengah masuk dalam bab ciri-ciri kain sarung Rasulullah. Betul tak? Hadis ke-98, muka surat 95, hadis ke-98. Ya an Salamah bin al-Aqwa qala kana Uthman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakadha kanat izratu sahibi, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada Salamah bin Al-Aqwa. Daripada Salamah bin Al-Aqwa, ia berkata, Uthman bin Affan memakai kain sarung sampai ke pertengahan kedua betisnya. Ini Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni siapa? Sahabat Rasulullah. Khalifah yang keberapa? Keempat? Ketiga. Khalifah yang ketiga. Dia sahabat Rasulullah. Merangkup apa kepada Rasulullah? Menantu Rasulullah. Dia kahwin dengan siapa? Ruqayyah dengan beda Ummu Kalsum. Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Dan akhirnya Ruqayyah dengan Ummu Kalsum meninggal sebelum Rasulullah wafat. Dan begitu juga sebelum Uthman wafat. Jadi waktu Uthman radhiyallahu taala anhu wafat, waktu tu dia isteri dia siapa? Kan waktu tu Uthman dibunuh.
Lepas tu isterinya datang untuk protect dia. Betul? Lalu kita berikan laluan untuk jenazah kita. Boleh insya-Allah? Jadi saya rasa kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. Dan insyaAllah kita sama-sama kita solatkan jenazah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Kira Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke dalam liang lahatnya dalam keadaan yang tenang. Dan Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan daripada fitnah kubur. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada solat jenazah sebentar lagi. Jadi insyaAllah kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.